Okey, alhamdulillah pada petang ni saya akan sampaikan sedikit taklimat peperiksaan. Okey, sebelum tu saya nak perkenalkan diri. Nama saya Jamadil Izzuan bin Ibrahim, pensyarah DRP JKM dan selaku antara salah seorang penyelaras peperiksaan jabatan lah. Okey. Jadi tujuan taklimat ni disampaikan untuk kita bagi peringatan lah kan, sebab peperiksaan hanya berlaku sekali satu semester. Jadi mungkin ada perkara-perkara yang kita terlupa ataupun terlepas pandang, perlu diingatkan perlu diingatkanlah supaya semua pelajar ambil maklum dan cakna tentang perjalanan peperiksaan. Dan saya harap juga semua yang ada dalam taklimat pada petang ni, setakat ni ada 119 orang. Tadi ada 119, ni dah jadi 117, kejap kurang kejap tambah. Okey, saya harap semua yang ada dalam ni tolong bagi perhatian dan tumpuan lah sebab tak lama pun. Okey. Alright. Okey, jadi ini adalah staf unit peperiksaan. So saya minta tolong cam lah ataupun kenal Tumpang cik, mic cik tak buka. Tak dengar cik. Cik, mic cik. ada orang mutekan saya ni. Tolonglah, janganlah ada yang mutekan saya pula. Allahu Akbar. Okey, kat mana tadi? Okey, terima kasih yang tolong maklum tu. Okey, ni dia kita punya ketua penyelaras peperiksaan jabatan. Okey, Dr. Nurul Hafizah. Okey, tarikh peperiksaan akhir pada semester ini adalah bermula pada 3 Jun 2023 dan berakhir pada 25 Jun 2023. Jadi untuk peperiksaan kali ini juga kita akan buat secara face to face. Okey, dan dia terbagi kepada 3 sesi lah, iaitu sesi 1 bermula 8.30 hingga 10.30, sesi 2 bermula 11.30 hingga 1.30 dan sesi ketiga 2.30 petang hingga 4.30 petang. Okey, so ada 3 sesi lah untuk perjalanan peperiksaan akhir. Okey. Okey, seterusnya tempat peperiksaan akhir kita, kita akan gunakan Dewan Besar, Dewan Besar kita, Dewan Seri Gading. Dan dalam Dewan tu unit peperiksaan telah membahagikan kepada 10 blok lah 10 blok A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Okey, jadi pada sebelah kiri wing Dewan, kalau kita masuk menghadap pentas Dewan, sebelah kiri wing Dewan dia adalah blok A, B, C, D dan E. Jadi kepada calon-calon peperiksaan, pelajar-pelajar, sekiranya tengok balik slip peperiksaan, jadual waktu peperiksaan awak, kalau kata tempat peperiksaan tu adalah pada blok A, blok B, blok C, blok D atau blok E, masuk guna pintu sebelah kiri Dewan, sisi kiri. So kalau kata blok F, G, H, I dan J, kita gunakan pintu sebelah kanan. Jadi tidak dibenarkan untuk masuk melalui pintu hadapan Okey, semua akan gunakan pintu sebelah kiri ataupun sebelah kanan bergantung kepada blok peperiksaan lah. Okey.
Okey, manakala untuk bilik kuliah pula, kita gunakan BK15, BK16, BK18 dan BK19. Okey, so BK15, 16, 18 dan 19 dia berada pada arah 1 berdekatan dengan Jabatan Perdagangan. Manakala BK30, BK32, 35, 36, 37 dan 38 dia berada pada arah 2 bersebelahan dengan unit peperiksaan. Jadi kita dah selesai, maksudnya hari tu kawasan tu ditutup untuk kerja-kerja pembaikan bumbung. So dekat situ dah selesai fasa kat situ. So boleh digunakanlah area setakat area di unit exam Jabatan Perdagangan dan Jabatan Pekerjaan Am. Jadi untuk BK 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dekat ground floor tu tidak digunakanlah pada semester kali ni. So dia hanya BK bilik kuliah yang digunakan adalah pada arah 1 dan arah 2 sahaja. Alright. Okay. Ni adalah perkara-perkara penting yang perlu diingatkanlah. Minta semua ambil maklum dan caknalah tentang perkara-perkara ni supaya urusan perjalanan peperiksaan pelajar-pelajar JKM dipermudahkan. Supaya mudah, supaya smooth perjalanan peperiksaan JKM. Saya tak mahu dengar ada masalah-masalah berkaitan peperiksaan akhir dan benda tu datang daripada pelajar JKM. Okey, so perkara pertama adalah berkenaan dengan pemakaian pelajar. So pemakaian pelajar adalah mengikut pakaian rasmi ataupun formal mengikut sasiah rupa diri pelajar politeknik. So kalau kita tengok sasiah rupa diri pelajar politeknik, okey, apa yang diberitahu tadi adalah pakaian rasmi. So inilah pakaian dia. So pakaian rasmi kalau kita tengok dekat sini inilah seperti yang dalam gambar ni, iaitu baju kemeja. Tak adalah perlu bertali leher. Kalau nak bertali leher pun boleh, tapi baju adalah baju kemeja seluar slack. Okey, dan mempunyai kad metrik. Okey. Ataupun katakanlah nak pakai rasmi satu lagi, baju Melayu yang ini. Lengkaplah, baju Melayu pula kena lengkaplah, bersongkok, bersamping. Kebanyakan pakai baju Melayu tidak bersongkok, tidak bersamping kan. Biasa pakai baju Melayu loose macam tu je. So itu tak lengkap. So dua ni sahaja yang dibenarkan untuk hadir ke peperiksaan untuk pelajar lelaki. Manakala pelajar perempuan, inilah kalau yang Muslim kita akan pakai baju kurung. Kalau kata yang bukan Muslim, pakai baju kemeja dan skirt labuh yang macam ni. Manakala t-shirt berkollar, pakaian sukan, pakaian ke bandar, pakaian bengkel adalah tidak dibenarkan untuk masuk ke dalam Dewan Peperiksaan. Walau bagaimanapun tertakluk. Contoh ada satu kes pelajar saya lepas lah, pelajar DTP, saya tengok DTP 5 ke, DTP 5 saya lepas tak salah saya, dia pergi exam pakai baju sukan, tetapi telah mendapat kebenaran daripada unit peperiksaan dan pengarah, sebabnya lepas exam tu diorang buat kerja gotong royong untuk unit exam jugalah. So untuk kes-kes tertentu dibenarkan, tetapi sekiranya normal, inilah pakaian. Suka saya ingatkan, pakaian sukan, t-shirt berkollar, pakaian bengkel tidak dibenarkan untuk hadir ataupun masuk ke dalam bilik peperiksaan ataupun dewan peperiksaan. Okey, kemudian dari segi tu pakaian, pakaian kasut, seluar dan sebagainya lah. Okey, rambut untuk terutamanya kepada pelajar lelaki. Pastikan juga rambut tu mengikutlah, mengikut apa ni? Mengikut inilah etika pemakaian lah, seperti yang dipaparkan lah dalam gambar ni. Jadi kalau kata pelajar rambut panjang, sekiranya masa tu pula memang kita akan benarkan saja. Tak adalah kata tak boleh masuk. Okay, so efek dia adalah disaman lah lepas tu. Jadi kalau kata kalau awak ada 4 kali exam, so kalau 4 kali exam 4 kali awak kena saman lah. Kalau sekali saman dah kena RM50, so kalau 4 kali exam dah kena RM200. Jadi benda-benda macam ni kita elakkan lah. Kita elakkan supaya awak boleh jawab peperiksaan dengan tenang. Tak mengganggu emosi awak untuk menjawab peperiksaan. So janganlah
membuat perkara-perkara yang kata melanggar lah. Kan ada pelajar yang memang dia dah tahu lepas ni dia akan cuti panjang, dia punya rambut pun dia dah setting lah. Setting punya rambut cuti lah. Jadi kalau awak nak setting rambut cuti awak pun, nak colourkan blonde ke, nak buat apa mohawk ke apa ke, pastikan selesai dulu exam, atau awak nak buat masa cuti awak nak balik, balik buatlah, ikutlah pulang. Janganlah awak pergi langgar lah benda ni. So minta kerjasama berkenaan dengan etika pemakaian ni. Okey. So ini adalah perkara pertama yang saya nak beritahu. Okey, perkara kedua sekiranya tidak hadir peperiksaan. Okey. So kalau tidak hadir peperiksaan, pelajar yang tidak hadir perlu ada alasan yang munasabah lah. Ada alasan yang munasabah. Jadi alasan tu pula kena dapatkan kebenaran bertulis daripada pengarah, ataupun sekiranya pelajar sakit, perlu dapatkan pengesahan pegawai perubatan. Jadi kalau yang sakit mungkin kita akan consider untuk buat test set lain lah pada waktu peperiksaan juga. Tapi sekiranya pelajar tu tak boleh juga hadir sampai habis masa peperiksaan ataupun tarikh peperiksaan kita pada semester ni, so itu akan ada kes lain lah. Itu saya akan terangkan kemudian. Okay. Jadi sekiranya dia tidak hadir tanpa apa-apa alasan yang munasabah, tertidur, bangun lewat, duduk bilik seorang-seorang, tak ada siapa kejut, tak nak berkawan dengan orang lain, tak suruh kawan kejutkan, tak set alarm. Okay. So perkara-perkara tersebut memang tak dapat dimaafkan lah. So sekiranya tidak hadir, dia dikira sebagai gagal lah kursus tersebut. Sekiranya pelajar subjek atau kursus tu mempunyai peperiksaan akhir. So ada apa-apa alasan sekalipun, itu adalah alasan yang tidak munasabah lah untuk tidak hadir ke peperiksaan. Okey, seterusnya pelajar tidak membawa kad pelajar. Okey, so kalau kes yang tidak membawa kad pelajar ni, okey, tengok juga kes kiranya kad pelajar awak tak ada bawa sebab dirampas oleh pengawal keselamatan akibat masuk kampus lewat. Contohlah esok dia nak exam, hari ni dia masuk lebih pukul 10, jadi guard akan rampas kad matrik untuk dia ambil tindakan dan sebagainya lah. So itu hal disiplin. Okey, so esok pagi dia nak masuk final exam, tak ada kad matrik. Jadi untuk kes-kes yang macam ni, dia sebelum sementara nak dapatkan semula kad matrik dia, so dia perlu dapatkan slip pengesahan sementara daripada unit peperiksaan. Sebelum peperiksaan bermula. Janganlah sebelum peperiksaan bermula tu pastikanlah 1 jam ke sebelum, selewat-lewatnya 1 jam lah. Janganlah lagi 5 minit, 8.30 nak start, pukul 8.25 baru awak nak pergi minta. Pastikanlah selewat-lewatnya setengah jam lah. Pukul 8 tu 1 jam awal sangat kan, setengah jam. Pukul 8 tu awak dah pergi jumpa naik ke unit peperiksaan untuk dapatkan slip pengesahan sementara lah. Okey. Okey, untuk kes kad matrik hilang, kena laporkan pada unit SCP dan perlu apply untuk buat kad matrik barulah. Jadi sementara tak ada kad matrik tu, perlu juga dapatkan slip pengesahan sementara daripada unit SCP sebelum peperiksaan bermula jugalah. Okey, so itu adalah untuk isu kad matrik. Okey. Nombor 4. Okey, perkara nombor 4, slip peperiksaan akhir perlu disertakanlah. Ni contoh slip peperiksaan akhir lah yang awak cetak daripada SPMP lah. Awak punya jadual waktu tu awak cetak dan perlu dicetak dan dapatkan cop dan tanda tangan pengesahan daripada penasihat akademik masing-masing. Jadi setiap orang perlu print jadual ni sebagai slip peperiksaan akhir dan dapatkan cop dan tanda tangan pengesahan daripada penasihat akademik masing-masing. Okey, seterusnya, sekiranya pelajar datang lambat lebih 30 minit. Okey, ini pun benda yang tidak perlu, yang perlu dielakkan lah. So janganlah datang lewat lebih 30 minit. Sekiranya lebih 30 minit dianggap sebagai tidak hadir lah, tidak hadir peperiksaan. Dan ia bergantung kepada budi bicara ketua pengawas ataupun pegawai exam pada hari tersebut lah. So elakkanlah
perkara-perkara sebegini. Sebab lebih 30 minit anda sudah dianggap tidak hadir dan tidak dibenarkan pun untuk masuk menjawab peperiksaan. Okey, kemudian sekiranya awak dah masuk, okey, dah boleh masuk ke Dewan Peperiksaan ataupun bilik peperiksaan, anda tidak dibenarkan keluar 30 minit pertama ataupun pada 15 minit terakhir. So 30 minit pertama tu tak boleh pergi kencing ke, pergi berak ke apa, kena tahan lah kalau tiba-tiba rasa. So benda-benda macam ni pun awak kena merancang lah betul perjalanan awak. Kalau kata time exam hari tu, pastikan awak dah clear dah awak punya perut tu awal-awal. Dah clear kan dah? Dah kencing, dah berak, dah keluarkan semua. Okay, kalau kata lepas tu jadi juga, barulah ni keluar. Tapi 30 minit pertama tidak dibenarkan keluar lah. Okay, dan 15 minit terakhir. So katakanlah awak dah siap, exam senang sangat, awak dah jawab, okay, dah siap awal, dah semak 2-3 kali pun dah yakin jawapan awak betul. Okay, awak kata nak keluar awal, boleh keluar awal tapi jangan keluar pada 15 minit terakhir. So itulah bendanya. Okay, perkara ketujuh, soalan peperiksaan tidak lengkap. Okay, yang ni sebelum awak jawab, biasanya pengawas akan suruh semak dulu kertas peperiksaan, soalan peperiksaan awak sekiranya tidak lengkap ataupun ada yang perkara-perkara yang tidak faham ataupun tertinggal, awak rasa tak cukup formula ke, tak lengkap ke. Okay, perkara-perkara macam ni boleh maklumkan pada pengawas secepat mungkin. Okay, awak sebagai calon, sebagai pelajar yang dah cerdik, dah pandai, jadi awak kena semak dulu. Sebab kadang-kadang soalan peperiksaan ni pun tak semestinya perfect. Jadi boleh ajukan soalan kepada pengawas pada masa itulah, pengawas blok tu, untuk pengawas tu ajukanlah pada unit peperiksaan. Sekiranya awak tak semak awal-awal, awak tak check, awak check lambat, benda tu akan melambatkan perjalanan lah. So kalau benda-benda macam ni, kita minta settlekan awal-awal. So awal-awal minta semak dulu soalan yang awak dapat. Okay, sekiranya ada perbezaan ke bahasa Melayu, soalan dalam bahasa Melayu lain, soalan dalam bahasa Inggeris lain, soalan dalam bahasa Melayu lain pula dia punya nilai ke dan sebagainya. So itu benda-benda macam tu kena diajukan. Jangan takut, jangan segan. Okey, angkat tangan dan tanya kepada pengawas. Okey. Okey, perkara ke-8, pelajar boleh menjawab dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Okey, jawapan boleh jawab dalam bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris, dibenarkan. Okey, perkara ke-9. Perkara ke-9 berkenaan dengan hal-hal meniru lah. Perkara ke-9 sampai ke-12 tu adalah berkenaan dengan hal-hal meniru. Okey, so sekiranya ada toyol, toyol tu yang dibuat dalam nota kecil-kecil, tulis kecil-kecil dilipat-lipat, kadang diselip pada pencil box, pada kalkulator. So benda-benda ni boleh menyebabkan awak didakwa lah sebagai meniru lah. Jadi elakkanlah kalau sarung kalkulator, pencil box tu, bila mula je peperiksaan, pastikan yang ada atas meja hanyalah alat tulis, kalkulator, okay, tanpa dipakaikan sarung dia. Okay, pencil box letak kat bawah lah. So elakkanlah ada benda-benda macam ni. Kadang-kadang mungkin kita tak ada niat untuk meniru. Kita tak ada niat pun, tapi kita study apa semua, kita simpan nota dalam tu kan. Nak study sampai ke minit terakhir sebelum jawab exam kan, nak baca, lepas tu terus simpan dalam pencil box ataupun kalkulator, lepas tu lupa nak keluarkan. Ada kes yang macam tu, memang dia suci lah budaknya kan. Okay, kita tak tahu niat seorang, dia kata dia tak ada niat nak meniru, dia study. So benda-benda macam ni pun kena elakkan lah. Pastikan awak dah simpan dalam beg, letak dekat luar dewan. Okay, jangan bawa masuk rumus ataupun nota yang ditulis dalam nota kecil-kecil tu lah. Okay, telefon bimbit atau telefon pintar pelajar hendaklah disimpan di kotak yang disediakan dan hendaklah di-off. Pastikan telefon bimbit, telefon pintar awak masing-masing di-off-kan. Okay, dan seterusnya sekiranya sesiapa yang ada pakai smartwatch lah juga tidak dibenarkan pakai semasa peperiksaan. Jadi kita maklumlah awak mampu nak beli smartwatch yang mahal-mahal. Okay, minta kerjasama untuk tidak pakai masa peperiksaan tu je. Simpanlah, tak payahlah pakai untuk
hari tu ada exam, tak payah pakai, simpanlah dekat bilik. Jangan pakai. Sebab benda-benda macam ni dia menggalakkan untuk kita kes meniru lah. Dan kadang-kadang kita tak meniru tapi pegawai pengawas perasan tindakan yang mencurigakan, jadi pun boleh menyebabkan awak dianggap meniru. So kita tak nak lah benda-benda macam ni. Kalau boleh benda-benda macam ni yang menimbulkan syakwa sangka apa semua sebagainya, kita tolak awal-awal, kita buang awal, tak payah pakai, kita cegah terus. Okay. So kes pelajar meniru lah. So mana-mana pelajar tidak dibenarkan melakukan mana-mana penyelewengan akademik seperti berikut. Meniru, meniru memang tidak dibenarkan lah. So kalau kes-kes tadi yang nota simpanan telefon, nota simpanan dalam smartwatch, tulis nota kecil-kecil selip kat pencil box, dekat kalkulator dan sebagainya. So itu adalah dianggap sebagai penyelewengan akademik lah. Jadi meniru ataupun cubaan meniru. Cubaan pun dah dikira melanggar dah, melanggar peraturan. Belum meniru lagi tapi dah ada cubaan meniru. Pun dianggap melanggar peraturan ataupun memberi tiru. Awak pandai tetapi disebabkan awak ni baik hati, kesian kawan-kawan awak lain mungkin tak dapat markah tinggi macam awak pun bagi je jawapan kat kawan awak untuk kawan awak tiru. So ini pun tak boleh juga. Dia punya baik, dia punya belas kasihan tu tinggi. Jadi dia pergi bagi kawan dia tiru, dia tayang aja. So benda-benda macam ni pun yang ni dua-dua kena. Yang meniru kena, yang memberi tiru pun kena juga. Okay. Menipu ataupun cubaan menipu dalam penilaian atau peperiksaan. Inilah menipu, meniru, menipu. Bunyi dekat sama. Menipu yang tadilah yang kes-kes formula nota kecil-kecil simpan selip dekat kalkulator dalam smartwatch dan sebagainya. So itu dianggap penyelewengan akademik lah. So sekiranya ada kes-kes ni dijumpai, pelajar tersebut telah dibuktikan melakukan penyelewengan akademik dan boleh dikenakan tindakan dimansuhkan penilaian bagi kursus berkenaan. Dan diberikan grade F dengan nilai mata kosong. Okay. So yang ni sekiranya ada kes meniru, pelajar akan kita tak akan tahan pelajar untuk tidak jawab. Pelajar akan dibenarkan menjawab sehingga habis waktu peperiksaan. Cumanya lepas habis waktu peperiksaan tu, pelajar yang terlibat dalam kes tiru ni akan dipanggil ke bilik peperiksaan dan akan disoal siasat lah. Jadi saksi akan dipanggil penyeras peperiksaan jabatan dan akan dibicarakan sekejap lah pada masa tersebut. Dan hal-hal ni akan dibicarakan pula dalam ada mesyuarat nanti kes meniru. Jadi sekiranya ini adalah tindakan yang paling ringan, dimansuhkan penilaian bagi kursus berkenaan. Maksudnya dia mansuhkan subjek tersebut, dia akan fail subjek tersebut. Contohnya awak ada 4 paper final, jadi paper final yang pertama ni awak kes meniru. Dah terbukti dalam kes meniru. Jadi awak contohnya paper yang pertama ni adalah paper termo contohnya. Jadi dalam paper termo awak telah dibuktikan meniru. Jadi awak akan digagalkan awak punya subjek termo. Dan awak kena ulang balik ambil termo pada semester hadapan. Okey, ini adalah kes yang paling ringan lah. Tapi sekiranya kes yang berat ni, sekiranya awak punya paper tu paper yang terakhir. Paper yang terakhir, contohnya paper termo awak tu, awak ada 4 paper, jadi paper termo awak tu paper yang keempat. So dalam paper yang keempat ni pula, awak telah dibuktikan meniru. Memang sah, jumpa segala bukti semua cukup, awak meniru pada paper terakhir awak ni. Paper termo ni lah, sekiranya dia dalam paper yang terakhir awak. Jadi, proses akan dipanggil, disoal siasat, didakwa dan sebagainya dan akan masuk dalam mesyuarat. Dan tindakan yang paling berat adalah awak dianggap meniru pada paper yang sebelum-sebelum tu. Dan secara tak langsung, paper-paper sebelum tu, kursus-kursus yang sebelum tu pun akan dimansuhkan, diberi nilai gagal. Bermaksud awak kena ulang semester. Jadi berat perkara ni. So berat. Jadi minta tolong ambil maklum semua benda ni. Dan kita pun di JKM dah lama dah lah. Sebab itu hari ada kes PKP. Memang kita dah rasanya dah lama tak ada kes yang meniru lah. Dan kita kalau boleh kita tak nak sampai bila-bila pun ada kes meniru ataupun menipu ni.
So saya harap taklimat yang diberikan hari ini sampai kepada semua dan janganlah cuba-cuba ataupun berani-berani untuk membuat tindakan meniru ataupun menipu semasa peperiksaan akhir. So kalau kata ada kes ini tindakan yang amat berat dan saya harap tidak adalah kes daripada JKM. Kalau boleh tidak ada kes daripada mana-mana jawatan pun. Tetapi kalau boleh kita sebagai JKM jagalah nama baik jabatan, jagalah nama baik awak sendiri, nama baik awak punya PA, awak punya pensyarah, awak punya mak ayah untuk tidak melakukan tindakan ataupun perkara-perkara yang menyebabkan awak diambil tindakan untuk kes penyelewengan akademik. Okey. Okey, so inilah buku garis panduan arahan-arahan peperiksaan yang kita gunakan untuk peperiksaan. Okey. So syarat menduduki peperiksaan akhir 80% kehadiran. Alhamdulillah pada semester ni pun tak ada kes yang pelajar di bar lah untuk masuk ke final. So pelajar semua, pelajar JKM semua layak untuk masuk ke final. So bila kita dah layak, itulah pastikan hadir. Pastikan hadir ke peperiksaan akhir. Okey. Okey, so inilah ni pun saya dah terangkan tadi. Okay, so ni grade T ni adalah kes-kes special case lah sekiranya pelajar yang ditimpa musibah, aksiden ataupun sebagainya yang menyebabkan dia tak boleh lengkapkan keperluan khusus lah sama ada, tak kisahlah sama ada dia kerja khusus ke ataupun yang ada final ke, yang ni perlu diberi permohonan lah. So kalau grade tak lengkap ni, grade T ni biasanya dia kena ulang pada semester berikut. Bukan kena ulang, kena selesaikan pada semester berikutnya. Okey, ni berlaku masa PKP 2021 itu lah. Yang mana ada beberapa kelas dia tak sempat settlekan bengkel. So markah bengkel itu dia ditangguhkan lah. So masuk sem depan dia kena selesaikan assessment. Barulah dia dapat grade yang sebenar lah. So maksudnya grade PNM dan HPNM tu dia belum dapat yang sempurna lagi lah. Okay, so dia bukan automatik, perlu dipohon oleh pelajar ataupun wakil pelajar dan diluluskan oleh jawatan kuasa peperiksaan ataupun pengarah lah. So inilah dia. Ini adalah syarat-syarat dia lah. Okay, slide ni nanti mungkin akan dikongsikan. Ini jarang-jarang berlaku lah, cuma untuk makluman saja. Okey, ini adalah sistem grade yang dipakai. So markah lulus adalah bermula pada 40. So bawah 40 dikira gagal lah. Tapi sem ni kita dah mula pelaksanaan baru iaitu markah PB perlu lebih sekurang-kurangnya 40% dan markah final sekurang-kurangnya perlu 20%. Ni pun rasanya semua pelajar dah maklum, cuma saya ingatkan sekali lagi lah. Jadi tak semestinya kalau awak punya markah dah skor tinggi pada awak punya PB, awak dah boleh relax, awak tak payah datang exam, awak tidur, tak payah jawab kan. Tak boleh. So pastikan awak kena skor sekurang-kurangnya 20%. So kita tak tahu kita boleh skor berapa. Tapi itulah kena study jugalah maksudnya awak kena study juga untuk awak punya final exam supaya awak boleh skor 20%. Awak saja yang mampu menilai diri awak sendiri sekarang ni. Okay. So pastikan perkara-perkara tersebut lepaslah supaya awak tidak gagal lah pada satu-satu subjek ataupun satu-satu kursus tersebut. Okay, cara penilaian PNM, HPNM ni nanti awak boleh tanya awak punya PA lah Ini kategori keputusan. Suka saya ingatkan sekali lagi lah kita ada lulus penuh ni apabila kita dah selesai lah semester akhir, dah selesai praktikal latihan industri dan sebagainya lah cuma awak perlu tahu sekarang ni awak kedudukan baik, adakah awak pada kedudukan baik, kedudukan bersyarat ataupun kedudukan baik ataupun kedudukan bersyarat. Sekiranya awak punya HPNM dalam kedudukan bersyarat, awak perlu berhati-hatilah. Sama ada kalau kata 3 kali awak punya HPNM dalam KS, kedudukan bersyarat, jadi kali ketiga awak akan diberhentikan, dikira gagal dan diberhentikan.
Ataupun awak fail mana-mana kursus sebanyak 3 kali berturut-turut. So itu pun awak akan mendapat keputusan gagal dan diberhentikan. Ataupun awak punya PNM, pointer untuk semester ni bawah 1.0. Itu pun akan diberhentikan, dikira gagal dan diberhentikan. Okay, ini contoh awak punya keputusan peperiksaan. Okay. So, saya rasa setakat tu saja taklimat saya. Saya buka kepada sebarang pertanyaan, soalan. Ada tak sebarang pertanyaan ataupun soalan? Ada. Okay, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, so saya anggap tak ada soalan. Saya anggap saya punya taklimat ni jelas dan dapat difahami oleh semua pelajar. Jadi minta semua tolong ambil tanggungjawab untuk melaksanakan perkara-perkara yang ataupun kata apa, ambil maklum lah tentang taklimat yang saya sampaikan. Rancang perjalanan peperiksaan awak sebaik mungkin. Jangan pastikanlah awak tidak melanggar perkara-perkara penting yang saya dah beritahu tadi. Kalau kata nak balik lewat ke apa semua dan sebagainya, elakkanlah benda tu. Pastikan awak punya perjalanan peperiksaan akhir awak lancar dan dipermudahkan. Jadi saya pun mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat maju jaya lah pada semua pelajar JKM. Semoga semua pelajar JKM pada semester ni lulus peperiksaan akhir dan dapat keputusan yang baik. Okey, sekian saja taklimat daripada saya. Terima kasih kerana mendengar. Kita tutup atau kita tangguh dulu dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Cik. Sama. Terima kasih, Cik. Bye.